Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai semua. Hi everybody. Nama saya Cikgu Izzah bin Idris. Okay. Atau lebih dikenali sebagai Mr. Is. Okay, di R10. Alright. So pada tahun ini saya akan mengajar pendidikan muzik bagi tahun 5. Anda akan bersama-sama dengan saya untuk belajar muzik pada tahun ini. Okay. Untuk semua, selamat bersekolah kembali. Okay. Selamat menyambut tahun baru lah. Tahun baru ke? Okay. Cara pembelajaran norma baharu. Belajar di rumah, PDPR di rumah. Okay. Dan kepada yang mungkin murid yang baru berpindah daripada sekolah lain, yang tak mengenali saya Mr. Is. Okay. Lebih mesra dipanggil sebagai Mr. Is lah di sekolah. Okay. Baiklah. Okay. Untuk tahun ini, itulah dia rupa muka depan buku teks anda. Okay, kalau ada yang belum dapatkan secara fizikal, mungkin anda boleh lihat secara digital yang telah saya hantarkan link di Google Drive. So anda boleh check Google Drive tu dan boleh download buku teks yang digital. So tiada alasan untuk tiada buku. Alright, okay. So pada tahun ini kita hanya gunakan 3 saja benda, iaitu buku teks, buku nota muzik dan juga recorder. Recorder tu nanti kemudian baru kita akan belajar recorder. Alright. Tapi yang paling pentingnya ialah buku nota muzik tu lah untuk anda buat catatan dan sebagainya. Okay. Baik, kita akan teruskan sebelum kita go into detail lagi. Alright. Jadi anda telah berada di tahun 5 pada tahun ini. So saya tak pasti sama ada anda pernah kenal atau pernah jumpa tak perkara-perkara ini. Okay. Alright, kalau anda buka buku nota muzik anda yang kosong tu, alright, ataupun di muka surat yang belum ditulis apa-apa, okay, anda boleh lihat di situ ada garisan. Garisan tu ada 5 kan. So ada 5 garisan itu kita panggil dia balok. Bila dia kosong tu kita panggil dia balok. Alright. Dan di balok itu jugalah kita akan tuliskan simbol ini, iaitu clef treble. Ada satu lagi clef yang anda perlu tahu, iaitu bass clef, tapi sekarang tak perlu tahu lagi. Okay, alright, kita ada clef treble dan clef bass. Tapi untuk anda perlu tahu clef treble je dulu. Alright, dan kita akan tuliskan juga meter, di mana meter ini menunjukkan berapa kiraan detik yang akan dikira di dalam satu bar itu. Bar tu apa pula cikgu? Bar itu terjadi apabila anda melukis garis-garis bar ini. Daripada satu balok panjang tu anda pecahkan. Contoh, anda nak jadikan dia 4 bar. So pecahkanlah kepada 4 bahagian. So pecahan itu, satu ruangan itu kita panggil dia bar. Alright. Dan garis bar kembar. Garis bar kembar tu apa pula? Garis bar kembar ni adalah sebagai penanda. Penanda di mana penghujungnya sesuatu lagu itu. Bermakna lepas daripada tu tak ada lagi dah. Tak nyanyi dah. Dah, tak dah. Tak ada nak sambung-sambung nyanyi. Tak ada. So orang yang baca skor tu dia tengok, oh okey dah sampai hujung. Okey, tak ada dah. Right? Okey. Itulah kegunaan dia. Okey, itulah maksud-maksud di sebaliknya. Alright. Dan seterusnya kita moving on to jenis note. Okey, kita ada kat sini jenis note, nilai note dan juga tanda rehat. Okey, saya tak pasti sama ada anda kenal ataupun tidak bentuk-bentuk ini. Okey, simbol-simbol ini. Dan kita ada semi brief yang bentuknya macam donat itu. Okey, nilai note dia adalah 4. Dan di mana tanda rehat dia seperti topi terbalik. Okey, nilai note semi brief adalah 4, di mana anda perlu, contoh kalau dalam kat situ kita nampak, oh ada semi brief lah. So kita kena bunyikan dia secara selama 4 harkat. Orang kata 4 harkat lah kan kalau mengaji tu. Okay, contoh la. So 4 harkat. Okay. Tapi kalau dia suruh dia letak situ tanda rehat, maknanya kita diam selama 4 detik. Contoh tengah nyanyi. Okay. Alright. So anda kena peka dengan tanda-tanda tersebut. Okay, seterusnya kita ada minim. Minim, nilai note dia adalah 2. Alright, so ni minim, nilai note dia adalah 2. So anda perlu nyanyi hanya 2 harkat sajalah. Macam mana harkat juga saya sebut, tak apalah. 2 detik. Okay, 2 detik. So dia akan jadi la
la, la. Alright. So crochet nilai dia adalah 1. So hanya nyanyi 1 detik saja. La. Okay. Quaver adalah setengah ataupun 1/2. So dia akan jadi la. Lagi pendek. Right. Okay. So tanda rehat untuk crochet tu kalau anda tengok. Okay, tanda rehat untuk minim kalau anda tengok dia berbentuk topi. So jangan tertukar dengan semi brief punya tanda rehat ya. Elok-elok orang tu tanda apa tu? Semi brief. Dia pergi baca minim. Dia pergi baca topi. Elok orang lain semua senyap 4 detik, dia pergi senyap 2 saja. Tu lagi 2 dia nyanyi. Kan dah malu. Okay. Alright. Dan seterusnya crochet tu dia punya tanda rehat dia macam bentuk peti Pikachu sikit tu kan. Right. Dan juga tanda rehat bagi quaver adalah macam nombor 6 bahasa Arab tu. Okay, alright. So make sure anda hafal jenis note, nama note dan juga nilai dia. Sebab lepas ni anda nak main recorder ke, nak apalah sebagainya, memang akan jumpa semua benda ni. Okay, so make sure digest it. Okay, alright. So objektif kita pada hari ini, okay, kita tengok tajuk kita unit 1, waspada selalu. Bersesuaian dengan kita punya keadaan sekarang di mana kita dilanda COVID-19. So kita perlu waspada selalu. Okay, alright. Jaga penjarakan anda. So sentiasa always wash your hands frequently and always use hand sanitizer, and make sure you take care of your health and avoid crowded spaces. Okay. Wah, dah macam pesanan khidmat kerajaan. Okay. So waspada selalu. Bersesuaian lah dengan kita punya ni kan, keadaan. So objektif kita pada hari ni, kita akan dapat kenal pasti ataupun anda akan dapat mengenal pasti simbol dinamik. Simbol dinamik bertanda P ataupun F. Bermakna P itu lembut, F itu forte, kuat. P itu piano, F itu forte. P itu piano bermakna lembut, F itu forte bermakna kuat. Okay. Jadi seterusnya anda akan dapat bernyanyi mengikut dinamik yang betul. Okay. So untuk kita tengok sama ada anda berjaya atau tidak, anda akan dapat menyanyikan lagu waspada selalu ni dengan mengikut pitch, tempo dan tanda dinamik yang betul. Macam mana lagu dia? Nanti kita tengok di hujungnya. Okay. Alright. Tapi sebelum tu, apa tu dinamik? Cikgu, dinamik tu apa? Dinamik piano forte, apa tu? Inilah dia. Okay. Tanda dinamik adalah satu tanda untuk menyatakan keras atau lembutnya sesuatu lagu yang dinyanyikan. Alright. Ini orang kata nak bagi lagu tu lebih bermakna. Tidaklah lagu tu all the way orang tu nyanyi kuat saja ataupun all the way slow je. Bisik je, apa nyanyi ke berbisik tak tahulah. Okay. So macam bisik lah. Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata. Okay. So perlu ada dinamiknya di situ ya. Kalau macam forte tu tidaklah kita nyanyi sepanjang masa kuat je. Contoh lagu sepi menghukum diri kembali untuk memikirkan tentang kita. Maaf mana? Kuat lagi. Sampai bila takkan kuat sampai habis? Penat lah kan. So dia mesti ada campuran piano dan juga forte. Dia mesti ada lembut dan juga kuat. Dia mesti at least kan. Sepi menghukum diri kembali untuk memikirkan tentang kita. Gitu. So itu pianonya. So bila forte baru pergi untuk memaksudkan dia. Maaf, andai kau terluka, maafku tak sengaja, tanpa sedar. Dia softkan balik, dia pianokan balik kat situ. Okay. So dynamic tu yang menyedapkan sesuatu lagu tu sebenarnya. Okay. So dia macam berombak-ombak tu lagu dia. Okay.
Even kalau lagu negaraku pun sendiri, kita tak nyanyi lagu negaraku tu forte all the way. Mesti kita ada piano dan forte. So ingat, nampak simbol P piano lembut, nampak simbol F forte kuat. Okay. Okay, ini adalah skor lagu Waspada Selalu. Kalau anda tengok, cepat-cepat cari mana simbol P dekat skor ni dan mana simbol F dekat skor ni. Okay, kalau kita dapat tengok dekat sini, alright. Dia dah lukiskan ni garis-garis bar ni. So di bar yang pertama, iaitu ini, Aku Prihatin ni, okay, di sini terdapat satu simbol P, iaitu piano. Okay, so di sini kita perlu nyanyikan secara soft saja, secara lembut saja. Okay, jangan kasar-kasar, jangan kuat-kuat, nyanyi secara lembut saja. Okay. Lepas tu dekat perkataan peralatan ini kita nyanyikan secara kuat sebab dia ada tulis forte, F forte. Okay. Dan seterusnya dia lembutkan kembali di pisau. Okay. Alright, so dekat sini kena nyanyi soft saja, nyanyi secara lembut saja, bukanlah berbisik. Okay, nyanyian yang secara lembut. Okay, tidak secara kuat orang kata. So contoh di atas tu, aku prihatin dan bijaksana. Macam tu ke lagu dia? Nanti kita dengar. Okay, so pianokan dulu. Okay, lembutkan dulu. Aku prihatin dan bijaksana. Lepas tu dekat forte tu, peralatan elektrik. Peralatan elektrik. So di situ kena kuat, kena forte. Okay, nak menunjukkan peralatan elektrik ni bukan mainan. Ada maksudnya di situ. Dan diselurkan balik ataupun dilembutkan balik di pisau dan gunting, pisau dan gunting yang tajam. Okay, alright. So kena alert pada tanda-tanda dinamik tersebut. Okay, saya pun belum dengar lagi lagu ni sebenarnya, tapi tak apa, nanti kita dengar sama-sama. Alright. Dan kalau anda perasan, dekat skor ini ada tanda ini, koma, tanda koma-koma ni semua. Tanda koma ni maksudnya apa? Bermaksudnya dia nak beritahu kita ni bukan robot. Dia nak pesan kita ni manusia, ada paru-paru. Bernafas, dik, bernafas. Tidaklah orang tu nyanyi tengah-tengah tak bernafas. So itu adalah tempat bernafas yang betul. Okay, so bila kita nyanyi kita akan bernafas. Contoh, aku prihatin dan bijaksana, jaga diri waspada selalu. So kena bernafas di tempat yang betul. So kita tak boleh bernafas di tengah-tengah tu, tak kena. Aku prihatin dan bijaksana. Tiba-tiba tak cukup nafas dekat bijak tu. So tak boleh. So kita kena alert. Takkan kita nak ambil nafas dekat perkataan bijak. Okay, so kita habiskan one phrase tu, ambil nafas dan teruskan nyanyian. Okay, alright. So dia pun dah tandakan di mana-mana yang sepatutnya. Alright, so hopefully anda faham di mana letaknya forte, di mana letaknya piano. Okay, dan kita ada di sini tugas minggu ini. Anda perlu salinkan skor muzik ini. Skor muzik ni ada kat dalam buku teks anda, muka surat 5. Okay, kalau anda tengok, kalau tak ada buku teks secara fizikal, boleh tengok buku teks secara digital. Okay, muka surat 5.
salinkan sebiji orang kata. Bulat-bulat sama, ikut, jangan tersalah pun, jangan tertinggal pun simbol-simbol dia yang tertentu. Okay? Alright. So itu task you untuk yang pertama. Alah, senang je benda tu. Tak suruh pun lagi buat benda lain. Okay? Alright. Okay? Kalau dah ready, so inilah dia. Jom kita nyanyi sama-sama lagu Waspada Selalu. Jom kita tengok. Okay. Inilah dia lagunya. Audio 7. Vokal waspada selalu. Aku prihatin dan bijaksana, jaga diri waspada selalu. Walau di mana aku berada, lindungi diri sangat perlu. Peralatan elektrik bukan mainan, perlulah diasingkan ubat dan racun. Pisau dan gunting yang tajam jangan biar tak disimpan. Keselamatan diriku diutamakan. Okay, so anda perasan tak dekat mana dia soft, dekat mana dilembutkan, dekat mana dikuatkan. Okay. So kita tengok balik. Aku prihatin dan bijaksana, Lembut saja. jaga diri waspada selalu. Walau di mana aku berada, lindungi diri sangat perlu. Forte. Peralatan elektrik bukan mainan, perlulah diasingkan ubat dan racun. Pisau dan Dia soft kembali, dilembutkan kembali. tajam jangan biar tak disimpan. Keselamatan diriku diutamakan. Alright. So itulah dia. Okay. Alright. So itulah dia lagu Waspada Selalu. So anda boleh praktis dekat rumah. Mana tahu minggu depan saya nak dengar ke. Okay. So sampai di sini saja kita punya kelas untuk hari ini. Alright. So tolong siapkan apa yang saya minta. Alright. And please stay safe. Berwaspada selalu. Okay. Jaga diri anda, jaga diri keluarga anda. Sentiasa buat penjarakan fizikal dan yang penting stay at home. Alright. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum.